kayu ni buat hutang dia buat mudah. Sampai pun tak mudah semua, hak bagi hutang pun mudah. Ambil. Boleh bayar 20 kali. Boleh bayar 20 kali. Padahal kalau nak bayar sekali pun boleh. Kain batik RM20, selai 20 kali. Dia dalam keadaan tadi tak. Dia seronok tahu hutang. Dia tak tahu pahala syahid pun tergantung, apatah lagi pahala lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan di dalam keadaan tadi. Jadi sebenarnya nak abang apa kita? Dia nak abang kat kita ni nak buat apa pun ni kena bagi niat kemas tu. Okey, orang serang negara kita. Kita boleh duduk saja. Tak boleh. Kena lawan. Tapi lawan tu kena ingat, bukan niat mempertahankan negara. Tapi niat apa? Niat ialah kita ada tujuan untuk menegakkan kalimah Allah. Sebab kalau negara diserang, maka bagaimana kita nak mendaulatkan Islam dalam negara? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jangan, yang ni yang ulama tegas betul. Jangan sekali lagi kita duk nampak betul, memang betul. Nampak semua sama. Orang lain pun dalam negara kita akan pertahan negara. Kita pun keluar perang pertahan negara juga. Nampak sama kan? Nampak sama. Tapi tak sama nilai dia tuan-tuan. Tak sama. Tak mana tak sama. Okey. Niat kita keluar pertahankan negara pasal apa? Islam suruh pertahan negara. Sebab kalau jadi apa-apa dalam negara, yang kita apa salah? Jawab dia dulu. Itu persoalan dia dalam kata ni. Sebab dia disebut oleh Nabi, hubbul watan syatrul iman. Kasih kepada negara itu sebagai daripada iman. Nabi suruh kita pertahankan negara. Tapi maknanya apa? Bukan pasal negara. Jangan keliru pula ni. Maknanya pasal Islam. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Orang nak ceroboh tanah kita. Mai bawa bulldozer, bawa apa-apa. Tu hak kita. Yang wajib dipertahankan dalam keadaan tadi. Bukan pasal pertahan tanah. Yang silap faham. Niat tu kena betul. Pertahan apa? Pertahan hak kita yang diajak oleh Islam. Ini nama dia li'i'la'i kalimatillahi ulia. Itu persoalan dia untuk mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia yang paling penting. Maknanya di sini kita nampak fokus utama yang nak bagi gambaran kepada kita ialah niat tu yang pentingnya untuk Islam. Buat apa? Untuk Islam, untuk kebangkitan Islam, untuk kesempurnaan Islam, membela kezaliman, membela ketidakadilan, membela bermacam-macam maslahat iaitulah makna kezaliman. Kita nak bangkit, kita nak benteras semua kezaliman dan sebagainya tadi. Kita kena keluar pasal apa? Salah satunya ialah kerana untuk membela menegakkan keadilan itu merupakan satu tuntutan Islam yang paling utama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan dia tuan-tuan. Itu maknanya. Baik, kita tengok di sini. Maksudnya bukanlah yang dikatakan perang sabil itu asal bertempur, beramuk dan membunuh manusia kerana menurutkan kemahuan hati semata-mata. Hanya yang dapat dinamakan perang sabil itu ialah pertempuran yang betul-betul bertujuan untuk membela, mempertahankan dan mempertinggikan agama Islam dengan aturan-aturan, syarat-syarat dan disiplin yang tertentu. Itu dia. Itu persoalan dia tuan-tuan, untuk mendapat panduan daripada Allah. Pasal itu kalau niat dia betul, insya-Allah hasil dia pun betul. Baik, itu kalau dia perang akan betul-betul ikut rule kaedah Islam. Dia guna ikut kaedah Islam. Dia jaga apa yang disebut oleh Nabi SAW. Contoh tentera Islam, dia tak akan maknanya hancurkan budak-budak. Dia tak akan bunuh kanak-kanak. Dia tak akan maknanya buat taktahuan kepada wanita. Dia akan elok tempat-tempat awam. Lepas tu pokok-pokok kayu dia jaga elok dan sebagainya dalam keadaan tadi. Pasal itu, bila orang Islam perang, dia tak perang macam orang kafir perang. Pasal apa? Pasal niat dia elok untuk dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia tuan-tuan, untuk mendapat panduan daripada
daripada Allah. Yang tu yang maknanya insya-Allah dia akan beradab sungguh-sungguh. Sebab maknanya pasal orang yang Islam yang perang, bila dia nak menegakkan kalimah Allah, dia tahu mati dan hidup dia dalam kemuliaan, mati dia dalam keadaan syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia. Dan saya teringat satu hadis Nabi, saya rujuk satu kitab hadis yang lain, ada huraian untuk kita tengok contoh. Nak kata dia perang ni perang kerana apa? Perang kerana apa? Kita ambil kaedah riak tadi, contoh menunjuk-nunjuk. Itu persoalan dia. Ada hadis Nabi sebut, wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah fayaqulu lahu limadha qutilta qala qataltu fi sabilik haqqa qutiltu fayaqulu Allah kadzabta وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال لك فلان جريء فقد قيل ذلك أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ni nak apa? Hadis nak kata maknanya kadang kala mengaku pun belum tentu lagi. Contoh mengaku aku perang ni kerana nak menegakkan kalimah Allah. Dah juga. Yang ni bergantung kepada hati kita dan ditentukan oleh Allah. Ini contoh hadis ni kita nak tengok. Dan didatangkan satu hari di akhirat esok ni, dia bawa untuk sokong hak kita mengaji hari ni, iaitu satu hari esok di akhirat esok dibawa datang di hadapan Allah seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala tanya dia, pasal apa hang perang itu? Pasal apa hang perang itu? Qala, dia berkata, qataltu fi sabilik, aku berperang pada jalan engkau, haqqa qutiltu, sehinggalah aku benar-benar dibunuh. Sehingga hatta qutiltu, sehinggalah aku dibunuh. Aku perang jalan engkau sehingga aku betul-betul dibunuh. Maka Tuhan kata kepada dia, kadzab hang pemohong. Hang pemohong. Lepas tu malaikat pun kata, hang pemohong juga. Pasal bahkan engkau bukan berjuang kerana jalan Allah, tetapi engkau berjuang supaya orang kata kepada engkaulah pejuang hebat. Engkaulah orang yang maknanya berjuang yang cukup orang kata apa sempurna. Dan memang dah dikata pun, mau kata dah lagu tu pun kan, hang dapat dah itu sudahlah. Pasal nak itu ya. Bukan hang nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu dalam kaedah ni Islam mengizinkan peperangan, tetapi ada beberapa sebab-sebab yang tertentu, ada beberapa kaedah-kaedah yang tertentu, sampai satu peringkat bahawa hakikat dalam keadaan tadi iaitulah peperangan pun ialah, kalau kita ambil dari kaedah syariah, dia sampai kepada satu hakikat yang terakhir. Kalau boleh damai dulu. Kalau boleh damai dulu. Kalau boleh buat jalan elok dulu. Sampai tak boleh dah, sampai satu peringkat, maknanya Islam mengizinkan peperangan. Tapi peperangan yang macam mana? Peperangan yang adil, yang bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mendapat panduan daripada Allah. Jadi saya nak ambil di sini sebagai satu kesimpulan untuk bukan cakap perang. Setiap kerja buat kita boleh butuh. Pastikan hang nak buat apa pun li'la'i kalimatillah ulia, iaitulah menegakkan kalimah Allah yang ulia. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu kalau kita niat yang tu tuan-tuan untuk menegakkan kalimah Allah yang tinggi tadi ni, kita buat apa semua dikata jihad. Makan kita jihad, tidur kita jihad, berhimpun kita jihad, apa lagi, apa saja yang kita buat akan jadi jihad di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah jadi jihad, artinya apa? Semuanya dikirakan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin konteks peperangan yang dimaksudkan, kita tak jumpa peperangan lagi, tapi maknanya kita boleh qiyas kepada persoalan-persoalan yang banyak. Peperangan kita menghadapi musuh Allah, macam puak-puak karat dan sebagainya dalam keadaan tadi. Ini peperangan juga. Makna ini juga jadi jihad yang paling utama kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ni pun kena ingat juga. Maknanya hak kita buat tu kena betul-betul bersih betul untuk menegakkan kalimah Allah yang mulia. Yang tu persoalan dia tuan-tuan. Kita tak mau sekali lagi dia jadi pasal. Aku memang meluat dah kat dia. Meluat kat dia pula. Dia meluat. Pasal kita meluat, bukan pasal kerana untuk menegakkan kalimah Allah yang mulia. Sebab itu
dalam Islam, suka orang kerana Allah, benci orang pun kerana Allah. Jawab dia betul. Pasal apa saya suka kat hang? Contoh kita kata kat kawan kita, pasal apa aku suka kat hang? Bukan pasal hang duit banyak. Bukan pasal hang sega. Bukan pasal apa? Pasal apa? Pasal maknanya hang tu beriman kepada Allah, hang baik dengan taat kepada Allah. Pasal aku sayang hang, pasal aku sayang kerana Allah. Dah pasal dah Tuhan sayang hang, aku mau sayang hang. Lepas tu kita meluat kat kawan tu. Pasal apa? Pasal dia jahat. Dia pun tanya, tak awak hang meluat sangat kat aku. Aku meluat apa? Pasal Tuhan, bukan pasal hang. Kalau pasal Tuhan, kalau kata pasal hang, maknanya apa? Kalau kita aku meluat tu pasal hang, maknanya apa? Aku tak kawan, aku meluat pasal hang. Hang baik ego mana pun, lepas tu hang baik. Nanti kalau lepas tu dia baik, aku tak kawan dengan hang. Pasal apa? Muka hang bodoh. Contoh kan? Bukan pasal muka. Bukan pasal muka. Pasal apa? Pasal Tuhan benci orang jahat ni. Cuba kalau nak bagi aku suka kan senang. Maknanya yang buat baik kepada Allah, tinggal aja. Yang tu ya bukan susah mana. Macam pemimpin nak bagi orang sayang kan, tak susah mana. Senang ya. Kalau dia kata apa orang marah kat aku, kat bini aku pun orang marah. No, kat nu pun orang marah, kat ni pun orang marah. Senang ya, tak susah mana. Nak bagi orang suka kerana Allah. Senang ya. Apa dia? Mudah saja. Iaitulah balik kepada agama Allah, balik kepada Quran dan Sunnah. Pakat ramai-ramai laksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu kalau ada orang benci dia, maka dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Ada kena ingat dia bukan susah mana pun. Tapi susah lah juga. Kalau benar orang buat dah. Setan takkan nak biar. Nafsu takkan nak biar. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu kita kena tanam lagu tu. Ini nak ajak kita lagu ni. Maknanya boleh suka kat siapa pun. Suka kerana Allah. Kena faham lagu tu. Ada orang tanya, dulu kita berkawan elok pasal apa ini kita tak kawan? Bukan tak mau kawan dengan hang, tapi dulu hang duduk dalam perjuangan. Lah hang keluar daripada perjuangan. Sudah tak ada. Hang nak aku suka balik kan? Balik kepada perjuangan balik. Senang, bukan susah mana pun. Itu sifat manusia yang beriman. Itu persoalannya tuan-tuan. Ini yang diajak oleh Nabi SAW, ialah al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Itu dia punya prinsip dia. Hubbu fillah, kasih pada jalan Allah. Lepas tu wal bughdu lillah, benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia. Pasal itu kalau orang yang pegang al-hubbu fillah wal bughdu lillah ni, contoh dulu dia karat contohnya. Kata dia berubah, dia akan terima macam adik-beradik dia sendiri. Dia takkan ada dah duk ingat lagi pun tak ada. Pasal apa? Pasal dah baik dah. Sudah. Dah fikir apa? Tak boleh, saya tak boleh. Yang tu tak betul. Tak boleh duk teringat lagi dia duk buat dulu. Tak ada. Jangan nak teringat lah. Katuk buang. Pasal al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Itu prinsip dia tuan-tuan. Kita ambil daripada kaedah ini untuk mendapat rahmat daripada Allah. Baik, daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam tanatu. Kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Ada soalan? Ada no? Kalau tak ada, tak apalah. Dekat itulah dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak dan saya sembah balik kepada Ustaz Dafi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsira, diucapkan kepada Ahmad Ustaz Badrul dan beliau, insya-Allah. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, sedikit pengumuman. Insya-Allah besok adalah kuliah Al-Fadhil Ustaz Rohaizat Jafar, dan juga pada hari Ahad ini di Paksi Simpang 3 di Murtabad kuliah Ustaz Abu Naim. Mulai bulan depan, bulan Jun, di Paksi Bandar Baru Dewan Hawa ada pertukaran ustaz, pertukaran giliran ustaz. Kalau nak boleh, minggu yang pertama adalah Ustaz Rijaluddin seperti biasa. Minggu yang kedua Ustaz Zulkifli Zainul. Minggu yang ketiga Ustaz Salmi, dan minggu keempat Ustaz Rohaizat. Ustaz Rohaizat dan Ustaz Zulkifli Zainul mereka bertukar
giliran. Ustaz Zul akan pergi pada minggu kedua, Ustaz Rahazat akan pergi pada minggu keempat, mulai bulan hadapan, InsyaAllah. Jadi besok masih lagi ikut rotation yang biasa lah. Besok di Paksi Bandar Baru Ustaz Rahazat, di Paksi Lempang 3 Ustaz Abu Naim. Ustaz Abu Naim kitab Sirah Perjalanan Rasulullah SAW. Dan kuliah kita pada minggu hadapan di sini, minggu yang ketiga adalah kuliah Al-Fadhil Ustaz Jalal. Minggu ketiga ganti dengan saya tu kan, minggu lepas. Jadi minggu hadapan kita akidah, akidah insyaAllah minggu depan di sini. Okay. Dan program kita untuk jangka panjang insyaAllah, alhamdulillah minggu lepas kita dah berjaya melaksanakan program lantunan Muhabbah bersama dengan Syekh Rafimuddin di Masjid Seri Ampangan. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadirkan diri. Pada bulan Jun nanti insyaAllah, pada 23 dan 24 Jun, hujung bulan Jun, insyaAllah kita akan diziarahi oleh ulama daripada Jordan, Syekh Awad, yang mana akan membaca kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi insyaAllah, membaca sanad dan matan. Seterusnya insyaAllah memberi ijazah sanad kepada orang yang hadir pada hari itulah insyaAllah. Jadi pada 23 dan 24 Jun di Paksi Bandar Baru insyaAllah, di antara tempat yang Syekh Awad akan main di Paksi Bandar Baru, maknanya di Dewan Hawa nanti insyaAllah. Apapun perkembangan seterusnya kita akan maklum pada dari masa ke semasa lah insyaAllah. Jadi sekat itu saja pengumuman saya. Dan ada satu lagi, saya mewakili Puan Latifah binti Osman ataupun Kak Fauziah yang ada sekali ini menjemput sahabat kita semua yang hadir di Paksi ini untuk walimatul urus anak dia di Simpang Kuku nombor 91A Simpang Kuku Parit Tibung, pada 2 hari bulan Jun, hari Sabtu 2 Jun bersamaan 12 Rajab 2 Jun. Ke Fauziah ada sini keluar sudah ada tu okey insyaAllah. Jadi tunggu saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله حمدا يوافي نعمه ومزيدا مزدنا علما وفقنا بالدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى معرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم على الحمد لله. Kita dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.